له لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada para imam, kepada para bilal, barisan ahli jawatan kuasa sekalian, dan juga kepada hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini marilah sama-sama kita mengucap syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi meletakkan kita di dalam satu tempat ibadah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang beribadah sahajalah dikira orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya mereka masih rugi lagi. Orang yang diberi kemewahan dalam hidup mereka dalam keadaan rugi. Orang yang berpangkat mereka dalam keadaan rugi. Orang yang berjaya dalam bisnes dia pun dalam keadaan rugi. Kecuali dalam Quran sebut orang beriman beramal soleh, orang ni orang beruntung. Tetapi oleh kerana manusia hari ni dari sudut pandangan kita dengan orang kafir sama. Orang kafir tengok benda nampak berjaya, kita nampak benda juga. Sebab itulah alim ulama kata, sekiranya kalau kekayaan itu berjaya, maka mesti Fir'aun orang yang pertama-tama berjaya. Orang Korun Haman orang yang pertama berjaya. Sekiranya kalau menteri itu memberi kejayaan, pasti Haman itu orang mula-mula yang dapat kejayaan. Dan sekiranya kalau pangkat itu diberi kejayaan, pasti Fir'aun orang yang pertama yang dapat kejayaan. Tetapi oleh yang demikian, Allah Ta'ala mencerita dalam Quran, adalah orang yang beriman beramal soleh sahajalah orang ini orang yang beruntung. Maka oleh yang demikian marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadat kepada Allah. Kerana untuk beribadat kepada Allah ini bukan nak tunggu kita ni sihat. Orang yang boleh beribadat kepada Allah Ta'ala ni bukan nak tunggu dia ni tidak ada penyakit, tidak. Kalau kita nak tengok orang yang tidak berpenyakit, ramai lagi yang tidak beribadat kepada Allah. Kalau kita nak tengok orang yang sehat, yang lebih sehat daripada kita pun ramai lagi orang yang tidak beribadat pada Allah. Kalau kita nak lihat orang yang gagah kuat, ramai lagi orang yang gagah tidak boleh beribadat pada Allah. Oleh demikian, beribadat kepada Allah, beramal soleh ini adalah merupakan satu anugerah yang tersangat besar yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, iaitu melalui taufik dan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan baca sedikit mengenai risalah, ya, saya membawa pada malam ini risalah manhaj ahlus sunnah. Jadi risalah ini menceritakan tentang bagaimana kita nak betul pegangan kita dengan Allah Ta'ala, kita nak betul akidah kita dengan Allah Ta'ala. Manhaj ini satu perjalanan, satu cara, satu cara jalanan ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu subhanahu wa taala, iaitu musannif ni bawa penyakit muslimin dan muslimat daripada i'tiqad yang salah. Ini satu penyakit dalam agama ni.
dikira penyakit orang yang berpegang akidah yang salah dengan Allah Ta'ala, maka itu dikira penyakit di dalam agama. Dalam orang panggil di dalam keduniaan, ya, dalam perkiraan keduniaan, orang yang berpenyakit itu siapa? Iaitu orang yang ada kecil manis. Itu orang panggil penyakit dunia tu, penyakit jasmani, penyakit luaran. Orang yang penyakit darah tinggi, ni penyakit jasmani. Tetapi yang ni penyakit iman, ini penyakit akidah, ni lebih bahaya. Orang panggil penyakit rohani dalam masalah pegangan. Dari penyakit akidah ni, tempat rawat dia adalah di dalam majlis-majlis ilmu agama Allah Ta'ala. Itu tempat rawat dia. Kalau kita pergi nak rawat rohani kita di tempat yang lain, tak dapat. Begitu juga orang ada penyakit jasmani, penyakit luaran, penyakit darah tinggi, dia nak rawat di masjid tak boleh, nak rawat di dalam majlis ilmu tidak dapat. Baik, maka katanya kita orang-orang yang memeluk agama Islam, kata musannif, beriktikad akan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang bermaksudnya menyalahi Allah Ta'ala bagi segala yang baru, sehingga yang terlintas di dalam hati bagian-bagian pun menyalahi juga Allah Ta'ala dengan dia. Apa yang kita lintas dalam hati kita, apa yang kita bayang, itu menyalahi juga Allah Ta'ala. Kalau orang ni terlintas bayangan Allah Ta'ala, yang bayangan tadi tidak di atas dasar dia belajar nak kenal Allah Ta'ala, maka itu bayangan yang salah. Dia nak kenal Allah Ta'ala dengan bayangan, dengan teka-teki dia, dengan sangkaan dia nak kenal Allah Ta'ala, itu sangkaan yang salah. Tak boleh. Kita nak kenal zat Allah Ta'ala dengan sangkaan, tak boleh. Itu dia. Bahkan musannif kata segala sangkaan kamu itu adalah salah sebelum kamu mempelajari tentang perkara ini, tentang bab-bab yang berkaitan nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Dan kata dia menyalahi juga pada zat Allah Ta'ala. Pada zat Allah Ta'ala pun salah juga. Menyalahinya zat Allah Ta'ala yang apa yang kita melitah tadi, dan pada sifatnya, dan pada af'alnya. Jadi pada af'al Allah Ta'ala pun menyalahi dengan perkara yang baru. Zat Allah Ta'ala menyalahi dengan perkara yang baru, dan begitu juga sifat Allah Ta'ala menyalahi dengan perkara yang baru. Oleh yang demikian, kalau kita tahu dah tiga perkara tadi, zat menyalahi, sifat menyalahi, af'al menyalahi, maka tidak ada satu perkara pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Ulama datang lagi, satu zarrah tidak sama dengan Allah Ta'ala. Ni kita cakap kasar ni. Ulama kata satu zarrah. Zarrah ni benda yang tak boleh nak dibahagi-bahagi. Zarrah tadi pun tidak ada satu zarrah yang di atas makhluk ni yang menyerupai pada zat Allah Ta'ala, yang menyerupai satu bahagian daripada zat. Tidak ada juga. Zarrah ni benda yang paling kecil. Itu ni dia. Bukan kata benda berjisim. Kalau benda berjisim jauh lagi lah. Benda zarrah pun tidak ada yang menyerupai dengan zat Allah Ta'ala. Itu dia, dengan sifatnya. Baik. Kemudian bila kita bercakap tentang sifat ni, dia sifat 20 ni, bab berkenal Allah Ta'ala ni, dia adalah tempat payah dia. Tapi oleh kerana kita hari ni kita nak belajar nak kenal Allah Ta'ala ni, nak ambil sifat mudah je. Dia kata saya nak belajar, tapi saya nak ambil mudah-mudah je. Bab dunia lagi kita payah. Rezeki kita, ada hari kita mudah boleh, betul tak? Ada hari payah nak boleh rezeki. Ilmu agama begitu juga, ulama kata ada hari dia mari hari mudah, ada hari payah, dia ada hari payah. Begitulah. Itu dia. Maka saya nak bawa satu mengenai dalam masalah satu sifat yang mana manusia keliru sifat ni. Kita beri satu contoh, satu contoh yang mana
kita tengok lada, cili. Cili ni ramai orang kita ni dia menyangka cili ni merah yang ada pada cili itu sifat. Yang lain bukan sifat. Dia kata je. Sifat pada cili merah. Ataupun sifat pada cili hijau. Kalau cili hijau. Lepas tu kita tanya hak lain bukan sifat dia tu. Tu je sifat dia. Tengok. Bila ulama kata bila mana kita jahil dalam masalah ni, maka bagaimana kita nak belajar sifat 20? Dengan cili pun tak lepas hari. Nak belajar sifat 20 macam mana? Lalu tu datang oleh ulama Ahlus-Sunnah wal Jamaah di dalam akidah, di dalam usuluddin, ulama usuluddin menyatakan cili tadi itu adalah salah satu daripada sifat cili itu. Merah itu salah satu daripada sifatnya. Dan dia ada lagi sifat yang lain, iaitu pedah bagi cili. Pedah cili itu adalah sifat bagi cili. Tapi ramai orang menafi ni. Saya pernah beberapa kali dahulu tanya beberapa orang, saya tanya pedah cili itu sifat ke apa? Dia kata pedah bukan sifat cili. Ini orang ni jahil dalam masalah sifat. Sebab itulah sifat itu terbahagi kepada dua. Yang pertama sifat ma'ani, yang kedua sifat ma'nawiyah. Hak tu hak besar dia. Salbiyah hak tu pecahan yang lain lah. Kita ambil ni dalam masalah ma'ani dengan ma'nawiyah ni ada dua. Jadi dalam masalah satu perkara tadi dia mari dua. Ada kalanya sifat ma'ani, ada kalanya sifat ma'nawiyah. Ni sifat ma'nawiyah itu iaitu pedah pada lada. Sifat ma'ani iaitu merah yang ada pada lada. Saya nak tanya apa beza ma'ani dengan ma'nawiyah? Ma'ani ni kalau kita ambil gambar lada tadi, kita akan nampak merah ke dalam kamera kita, dalam foto kita. Sebab apa? Sifat ma'ani ni sifat bangsa ada. Dia ada. Kita ambil gambar, kita lukis, dia nampak merah. Tapi saya nak tanya, kalau pedah kita lukis, nampak tak pedah? Kita nak ambil gambar pedah sekali dia tu, tak nampak. Oleh kerana pedah ni sifat ma'nawiyah, sifat bahasa reti orang panggil. Dia bukan bahasa ada, bahasa reti, subuti bahasa Arab tu. Sifat subuti, bahasa reti. Makan orang pedah. Tapi kalau nak ambil gambar, nak lukis pedah tak boleh. Itu juga yang ada pada Allah Ta'ala. Sifat maknawiyah ni orang panggil sifat bahasa reti, dia bukan bahasa ada. Jadi bila kenal sini, maka dia mudah nak belajar sifat 20. Itu dia. Baik. Dan maka jalan menyalahi zat Allah Ta'ala dengan zat bagi yang baharu. Ini nak cerita ni, Allah Ta'ala ni menyalahi zat dia dengan menyalahi zat yang baharu. Zat Allah Ta'ala menyalahi dengan zat yang baru. Kita kena tahu sini dulu. Bila kita tak jelas sini, maka mari orang ajar kita mudah lalu. Mana? Orang teman zat Allah Ta'ala ni dia satu, mu tahu dah mak. Zat Allah ni satu, ya aku tahu dah. Tapi zat Allah Ta'ala ni ada tempat, mu tahu dah. Aku tak tahu. Dah kat mana tempat Allah? Ada yang kata atas, ada yang kata tempat Allah ni aku tak tahu tempat Allah, tapi tempat ada lah. Cuma kita tak tahu tempat dia. Tuan-tuan, hok kata Allah Ta'ala berada di atas, itu hok tu terang-terang salah. Hok kedua, orang panggil nampak keliru sikit. Keliru ni orang panggil ada tashbih sikit. Ada syubhah sikit. Macam mana? Allah Ta'ala ada tempat, tapi kita tak tahu tempat Tuhan. Hok ni orang panggil ada syubhah. Dia serah ke Tuhan. Kalau kata tempat Tuhan tahu tak? Saya tak tahu. Surah ke Tuhan. Tempat dia ada. Sebenarnya dua-dua ni salah berlaku. Hak betul nafi tempat. Allah Ta'ala ni ada, tapi kena nafi tempat. Tempat ni tak ada sama sekali. Mustahil bagi Allah Ta'ala bertempat. Dah orang nak kata tempat ia surah ke Tuhan. Ni akidah yang salah. Akidah mubtadi', akidah fasik. Ni, kalau kata tempat surah Tuhan. Lepas tu, kalau kita tidak ada akidah yang betul, kita kata okey dah. Kenapa? Okey dah ni akidah ni. Sebab apa? Ya surah Tuhan dah. Ya tak kabur tempat Tuhan. Ya surah Tuhan dah. Ya
Surah Tuhan ni bukan ahli jalan ahli sunnah wal jamaah. Ibaratnya kita surah benda tak molek ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ada tempat, Allah Ta'ala ada tangan, tapi Tuhan lah lebih layak tangan dia. Muka Allah Ta'ala, dia lah lebih tahu muka dia ke mana. Kita tak tahu muka Allah ni. Dia main buah tu. Ulama kata napi muka, napi jisim semua sekali. Tajsim tu kena napi awal lagi. Tapi kita pergi surah Tuhan benda jisim, pergi surah Tuhan. Orang panggil benda punah tu surah Tuhan. Tapi kalau kita tak ada akidah, dia tu okey dah tu sebab kita tak cover, kita tak cover jisim Tuhan ke mana, kita tak cover. Cuma kita kata jisim Tuhan tu yang layak bagi Allah, tak ada salah. Salah. Dia tak boleh. Jisim awal-awal lagi mustahil bagi zat Allah Ta'ala. Tu dia kena kenal sini. Bila kita kenal sini, dia payah sikit lah. Kita nak belajar akidah mudah-mudah ni dia payah. Tu dia baik. Kemudian katanya, kerana zat bagi yang baharu itu ialah jirim atau jauhar. Dia kata kerana zat yang baharu itu tidak sunyi daripada jirim ataupun jauhar. Jirim ini dia lebih besar daripada jauhar. Jauhar dia kecil sikit, jirim tu dia besar sikit. Itu dia. Sebab itulah dia ada satu orang panggil jauhar fardi, orang panggil. Jauhar fardi ni satu jauhar dalam ilmu usuluddin. Ulama usuluddin kata jauhar fardi ni adalah jauhar yang tak boleh nak belah bahagi lagi. Kalau jauhar semata-mata jauhar boleh belah bahagi lagi, benda yang halus. Tapi dia ada sampai satu tahap benda yang halus ni tak boleh nak belah bahagi lagi. Patut Allah Ta'ala ada tak jauhar tadi? Kok tak boleh nak belah bahagi dah, kecil sangat. Ada. Maka Allah Ta'ala pun tidak menyerupai dengan jauhar paling kecil tadi. Tak ada juga. Tak sama juga. Bukan dia. Dan ulama usuluddin kata bila sebut jirim, bila sebut jauhar, dia adalah berhajat kepada tempat. Ni berhajat tempat. Kalau siapa bercakap ada jauhar, ada jirim yang tidak berhajat pada tempat, orang ni salah. Salah ni benda yang mustahil, salah. Di segi usulnya salah. Kenapa? Kerana segala jauhar, segala jisim, segala jirim adalah perlu kepada tempat. Sebab itu dia nak kata mukhalafatul ta'ala al-hawadi. Maka Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala dia ada. Patut Allah Ta'ala ada perlu pada tempat ada. Allah Ta'ala tak perlu pada tempat. Orang kita ni dia dek keliru dia ni, dia belajarkan semua benda atas dunia ni ada tempat. Dia kata kalau Allah Ta'ala tak ada tempat, dah Allah Ta'ala tak ada bagi saya. Dia guna kaedah makhluk tak pada Tuhan. Tadi kaedah makhluk betul lah. Setiap makhluk tidak ada sunyi daripada tempat. Tu kaedah makhluk, jangan tak Tuhan tu. Tiba-tiba kita ambil kaedah ni letak pada Tuhan. Macam mana? Dia kata kalau itu Tuhan tak ada. Dah ada ke benda ada tak ada tempat? Dia guna kaedah tu tak. Allah Ta'ala menyalahi kaedah tadi. Sebab itu kita kena faham sini. Allah Ta'ala ni menyalahi kaedah tadi. Menyalahi. Itu dia. Sesiapa yang nak buat kaedah tadi, punah akidah dia. Oleh kerana dia bertentangan mukhalafatuhu lil hawadith. Itu dia. Bila nampak dah sini, bila kita nampak dah situ, jadi kita nak pegang pada Allah Ta'ala ni, nak pegang zat Allah Ta'ala, nak pegang sifat Allah Ta'ala tu dia mudah. Okey, baik. Jadi kalau orang kata benda yang berjisim, berjirim ataupun berjauhar tadi tidak perlu kepada tempat, dia telah ambil hak Tuhan. Tak boleh. Jadi makhluk telah ambil tempat Tuhan dah lah. Sebab hak tak ada tempat, benda yang ada hak tak ada tempat ni Allah zat Allah. Kalau kita kata makhluk ni ada, ustaz saya belajar hari tu, dia kata ustaz mengajar, dia kata ada satu makhluk ni dia tak ada tempat. Dan ni kaedah Allah ni letak pada makhluk. Punah juga kaedah ni. Jadi sekutu lah. Sekutu pada Allah Ta'ala lah kaedah dia. Sekutu pada sifat dia. Itu dia tak boleh juga. Lalu tu kita kena faham Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Dah pelik kan Allah? Memang nak suruh kata Allah Ta'ala pelik. Tu dia. Kalau itu pelik Tuhan dia tu ada tak ada tempat, pelik sungguh. Nak suruh Allah Ta'ala tu pelik. Kalau tak pelik bukan Tuhan lah pula.
Dia nak wi Tuhan tu tak pelik. Ini satu penyakit ni, satu penyakit dia. Dia kata saya nak belajar sifat Allah tapi nak suruh Allah Taala ni jangan pelik sangat, nak mudah-mudah. Kok pelik-pelik saya tak suka. Tak suka kamu kena benda berjiring Kenapa? Sebab tiap-tiap yang berjiring bertepat. Itu dia. Dia pergi punuh situ. Lalu tu kita kena faham Baik, lalu maka kata dia bermula zat Allah Taala bukannya jirim dan bukan jauhar. Maka bertempat bagi jirim ialah wajib akal yang zati baginya jirim. Wajib akal bagi jirim. Maksudnya mustahil jirim tak terima tepat. Wajib akal bagi jirim tadi. Maknanya tak terima putus. Kalau orang kata jirim tidak bertepat, ni perkara mustahil. Itu dia. Dah. Baik. Tetapi dia ada syarat. Tetapi berkait dia dengan selama adanya jiring tadi. Tepat dia tu ada bila? Selama adanya jiring tadi. Tepat tadi ada dia. Kalau jiring tadi tidak ada, tepat pun tak ada. Dia tak timbul. Tepat ada lagi, jiring tak ada dah. Tepat ada lagi. Tu salah juga. Maka tepat tadi berhajat pada jiring. Selama mana ada jiring, selama itulah adanya tepat. Selama mana tak ada jiring, selama itulah tidak ada tempat. Bagi perkara tadi. Baik. Kemudian katanya tak kala berbilang-bilang jirim dan banyaknya jirim ni dia berbilang, dia boleh pecah jirim ni banyak pecah. Maka berlakulah satu perkara yang dinamakan idafah lah. Bila dia pecah ni, satu benda boleh pecah, ia jadi idafah lah. Selagi ke hilir, selagi ke hulu. Bila kita boleh pecah-pecah selagi duduk belah kanan, selagi duduk belah atas, selagi belah bawah. Sebab apa dia bila pecah dia jadi kita? Maka Allah Ta'ala boleh tak orang kata dia kan dia tidak berjising kan kita dah. Tiba-tiba orang kata Allah Ta'ala duduk di atas. Tadi kita khabar dah benda duduk di atas di bawah ni benda berjising. Allah Ta'ala tidak berjising. Sebab apa kamu kata Allah Ta'ala di atas ada tempat? Maka itu kaedah makhluk giltok pada Allah. Dah orang ngajarlah Quran, dia katalah Quran sebut kita kena turut Quran. Kalau orang kata tafsir Quran, kalau dia ikut Quran haram, dia main tu dah. Sebab la Quran dia sebut. Tapi saya kena ingat nak khabar para jemaah, la Quran sebut sekiranya nampak gaya seperti Allah Taala di atas. Kita akan baca seperti mana satu ayat ni, nak baca macam Allah Taala ada di atas Baik. Kita tengok satu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Iaitu yang mana dikatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Seperti mana aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda. Seolah-olah Allah Taala di atas. Macam mana artinya? Adakah kamu merasa aman? Mereka itu rasa aman dengan ada yang ada pada langit itu, iaitu Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala yang ada di langit itu, bahawa menenggelamkan kamu sekaliannya. Maksudnya Allah Ta'ala tenggelamkan mereka itu yang durhaka pada Allah. Adakah kamu rasa aman orang-orang yang di bumi ni dengan zat Allah Ta'ala? Yang Allah Ta'ala ni zat dia di langit, yang akan menenggelamkan kamu, yang akan menimbuskan kamu dengan bumi ni. Jawapannya seolah-olah Allah Ta'ala ada di atas, seolah-olah. Tetapi ulama kata ayat ni bukan nak cerita zat Allah di atas. Ayat ni Allah Ta'ala nak ceritanya kekuasaan dia meliputi langit dan bumi, nak cerita kekuasaan Allah. Dan Allah Ta'ala ni sebab apa dia pilih atas dia tak pilih bawah? Sebab bila pilih hak atas ni sesuai, bila sebut atas pun Tuhan kuasa, hak bawah kuasa lagi. Dia kena sebut atas dulu. Tapi kalau kita sebut bawah, Allah Ta'ala berkuasa di bumi, orang akan soal, dia hak atas. Ya, jadi hak atas tu je lebih payah, dia benar tinggi. Lalu tu Allah Ta'ala sebut salah satu, sebut tinggi dulu. Bila hak tinggi Tuhan boleh Tuhan kuasa, hak bawah jangan cakap. Tu dia ayat tu, bukan zat Allah Ta'ala di atas, kekuasaan dia sultani.
Tapi oleh kerana kita tak tahu ni, kita ingat zat Tuhan, tak tahu sini. Ni. Lepas tu dia terjaga molek, dia tertafsir, dia kena terjemuh molek. Terjemuh molek dah ni. Ulama ni terjemuh ni. Tu dia. Hak tak moleknya, zat Allah Taala di atas. Dia rasa hak tu molek bagi dia. Orang ni tak ada kaedah. Dia terjemuh tak ada kaedah usuluddin. Tak ada. Dia rasa dia betul lah. Sebab apa? Dia tidak berjalan di atas kaedah yang betul. Ni bahaya. Tu dia. Baik. Kemudian kita pergi lagi dalam satu ayat-ayat lain, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Artinya Allah Taala ni, artinya kepadanya lah naik perkataan yang baik. Yang ni kepada Allah Taala naik perkataan yang baik. Jadi seolah Allah Taala di dekat mana? Allah Taala di bawah? Tak. Allah Taala di atas lah. Sebab kepadanya lah amalan yang baik manusia ni naik kepada Allah. Mana Allah Ta'ala duduk di atas, jaga molek. Dia yang baik dan amal soleh yang mengangkat ia akan dia. Amal soleh pun mengangkat ia. Mengangkat di sini ada khilaf ni, ada terjemuh khilaf ni. Ada setengah mengatakan Allah Ta'ala mengangkat amal soleh naik kepada Allah. Ada kalanya ulama kata amal soleh tadi mengangkat orang tadi ke syurga. Dia ada khilaf terjemuh sini. Tetapi dua-dua sahih belaka. Cuba tengok, penuh tak terjemah? Tak penuh. Ada kalanya ulama kata amal soleh naik kepada Allah. Ada kala ulama kata amal soleh tadi menaikkan orang yang beramal tadi, menaikkan darjat dia dalam syurga. Dah bila naik kepada Tuhan, Tuhan masuk syurga juga kan ni. Sama je dah. Sebab apa kita nampak lainnya? Tapi oleh kerana tak faham, dia masa lain. Itu dia. Baik. Ini nak cerita. Lepas tu macam mana ulama kata ni? Ulama kata di atas tu hanya majah. Allah Ta'ala kata naik amal soleh di atas tu. Menunjuk di sini bukan Tuhan duduk di atas. Menunjukkan Allah Ta'ala terima amalan tadi. Tuhan terima amalan tadi, maka Allah Ta'ala guna ayat naik. Macam ni. Mak, aku nampak mu naik pangkat lah ni. Cuba saya nak tanya, orang naik pangkat tadi dia duduk dekat mana? Di jabatan mana dia duduk? Contoh dia naik di jabatan, duduk bilik tu cuma tukar bilik je. Ada kau nampak dia tinggi, pakai kasut tumit tinggi? Pejabat dia, kursi dia tinggi pada orang? Tak, kursi tinggi tu Tapi kata, mak, mau naik pangkat tak? Nampak duduk rendah situ? Buat-buat ni, dia ni dah ada duduk pergi ukur tak? Dalam 180 tinggi dia. Lepas naik pangkat, 180 situ. Patutnya naik 200. Dah bukan waktu nak ceritanya. Bukan diri dia, bukan zat dia nak cerita. Benda lain nak ceritanya. Tu dia. Jadi orang ada juga orang faham ni kot lain. Sebab itulah dalam masalah naik ni pun kita kena tahu. Dia banyak bahasa naik ni. Oleh kerana kalau kita bahasa je jadi punah. Tu dia. Baik. Sama juga dalam satu ayat-ayat lain. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Artinya menanggung akan aras Tuhan engkau di atas mereka itu pada hari itu, yakni hari kiamat. Itu 8 malaikat. Nak ceritanya menanggung iaitu menanggung akan aras Tuhan engkau di atas mereka. Boleh faham tak? Di atas mereka malaikat, maksudnya malaikat ni menanggung aras. Lepas tu adakah orang kata Allah Ta'ala berada di atas arah? Jadi seolah ada orang tanggung Tuhan ni. Ni berat kan? Nampak berat tak? Kita nampak berat tak? Kan arah tadi ditanggung oleh manusia, oleh makhluk malaikat. Lalu tu Allah Ta'ala ada di atas arah. Jadi makhluk tu duk tanggung. Ni jauh lagi Tapi oleh kerana kita duk nampak situ, kita nampak ustaz mengajar, dia kata Allah Ta'ala berada di atas arah. Kita duk kaji arah ni siapa dia duk tanggung. Kaji kok sekali. Siapa dia yang tanggung arah ni? Malaikat, 8 orang malaikat ni disebut dalam Quran sebut. Jadi Allah Ta'ala orang tanggung. Tak ada tu mana? Pelik Patut lama beri lagi. Sekiranya kalau tidak ada tanggungan lah, kita buat andai kata fardu kita atau fardu takdir. Kita tahu arah tadi tak ada malaikat tanggung. Fardu takdir boleh. Andai kata dia boleh untuk nak jadi faham. Kita kata arah tu ada tapi malaikat tak tanggung. Ulama kata sebelum buat arah Allah Ta'ala duduk dekat mana? Kan arah ni benda baharu. Allah Ta'ala yang menjadikannya. Sebelum Allah Ta'ala buat arah tadi, dia duduk dekat mana?
Kemudian syiarah, Tuhan pun duduk. Kemudian berpindah zat. Berpindah ini pun jirin juga. Dia tak berlaku pada Allah Ta'ala berpindah-pindah ni. Jadi ulama kata nak duduk atas arah macam mana? Arah baru syiar. Sebelum tu mesti Allah Ta'ala duduk dekat lain. Kemudian syiar dah arah baik. Macam nak pindah rumah pula dia cakap Tuhan. Mai kita duduk ke arah pula. Benda yang berpindah ini, berpindah gandah ni, benda makhluk. Allah Ta'ala tak terima pindah gandah pada zat Allah Ta'ala. Lepas tu kalau kita nak belajar di atas saja tu tak cukup lah. Nah, dia kena tahu yang berpindah ni benda yang mustahil pindah ni. Kalau kita tahu situ dah, dia mudah. Nah, okey baik. Kata dia, nescaya adalah malaikat itu menanggung akan arasy itu, ialah menanggung akan Allah Ta'ala juga. Dah. Orang kata dah, malaikat tu dia tanggung arah, dia tak tanggung Allah. Tanya balik, atas arah tu ada siapa? Yang muduk kata tu. Mu kata Allah Ta'ala ada di atas arah. Dengan sendiri malaikat pun tanggung dua-dua selalu. Mula-mula tanggung arah. Atas arah tu ada Allah, seperti i'tiqad yang salah hari ni. Lalu tu Allah, malaikat tadi menanggung dua. Yang pertama menanggung arah, yang kedua menanggung zat Allah Ta'ala. Wal a'yadzu billah. Minta jauh dengan Allah Ta'ala. Tu dia. Ni dia jadi bahaya ni. Baik. Lalu tu saya pada malam ini juga nak bagi tahu tentang dalam masalah kita kata Allah Ta'ala ni dia bersama dengan kita. Ayat mana Allah Ta'ala bersama dengan kita? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya ia yakni Allah Ta'ala itu berserta kamu di mana tempat yang ada kamu. Apa ni sama tak? Orang kata Allah Ta'ala ada di mana-mana. Pernah dengar perkataan ni? Saya nak minta betul mana ada dalam majlis kita, siapa dia yang mengajar kata Allah Ta'ala berada di mana-mana saja, percakapan ini mustahil sama sekali kalau tidak dibahas. Kalau cakap semata-mata ini percakapan dusta, percakapan yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala. Dah Quran ni ustaz. Dia main situ. Ni Quran ni. Nak menolak Quran berdosa besar. Ya. Tapi saya nak tanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada Allah Ta'ala ada. Saya nak tanya. Tadi kan saya kata berpindah gandah mustahil bagi Allah. Dah kita berpindah tak? Kita berpindah, Tuhan berpindah lah jadinya. Mustahil. Dah Quran nak sebut benda lain. Quran nak sebut benda lain, bukan nak sebut zat. Quran nak sebut sifat. Tu dia kena tahu situ. Lalu tu hari ni kita nak faham zat Allah Ta'ala ni berpindah ikut manusia. Kalau manusia sejuta, zat Allah pun jadi tak tahu. Nak ikut manusia lah. Dia zat Tuhan kena ikut habis. Dah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada manusia duduk di Afrika, ada manusia duduk di Malaysia. Tuhan zat satu tapi duduk ikut. Pelik itu dah. Cutera fikir baik. Betul lah Allah Ta'ala ni dia ada pelik. Tapi pelik hak ni ditolak oleh ulama. Dia ada kok pelik dia tolak. Kita kena faham juga. Ada pelik yang tidak ditolak. Hak ni pelik ditolak ni. Zat Allah Ta'ala dia boleh ikut. Ni bukan. Dah sini nak khabar apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bermula sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat ilmu Allah Ta'ala ni bersama dengan kamu. Kamu duduk di mana? Ilmu Allah tahu. Iaitulah orang panggil ta'alluq tanjizi qadim bagi zat Allah Ta'ala. Tuhan tahu lama dah kita nak pergi ke mana, nak pergi ke mana. Hari ni, saat ni, Tuhan tahu kita duduk di masjid ni. Itu ta'alluq tanjizi hadis. Hari ni kita tahu saat ni. Tuhan tahu saat ni tanjizi hadis. Oh baik. Berlaku hari ni sekarang. Yang nak akan berlaku lama dah tu. Ta'alluq tanjizi qadim bagi Allah Ta'ala. Tuhan tahu zat dia. Tuhan tahu sekalian makhluk ni apa yang nak berlaku. Bagi ilmu Allah Ta'ala. Dah. Tu dia kena tahu. Lalu tu lagi juga sifat sama Allah Ta'ala, mendengar Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala mendengar. Gilah di mana-mana, masuklah gua mana bercakap, Tuhan dengar. Kita cakap dalam hati, Tuhan dengar. Hati ni ayatnya sifat. Kemudian melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni boleh melihat maknanya sekalian dunia yang ada, sekalian alam ini. Tidak ada satu zarah yang tersembunyi daripada penglihatan Allah. Tidak ada satu zarah yang tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala. Dan begitu kau ulama kata, tidak ada satu zarah yang berterbang-terbang ni. Tuan-tuan tengok kan bila orang panggil apa tu? Orang panggil debu, kabut, debu-debu tu. Time panas tuan-tuan ada. Time panas kita hapus sejadah,
kita kebah dengan tuala dah. Kita nampak berdebu-debu kecil tu berterbangan. Semua berterbangan tadi tu. Tidak sunyi satu benda yang kecil tadi kecuali dengan Allah Ta'ala tentu kesemuanya. Dia tak ada. Ada benda terbang ni Tuhan ada cara dah ni. Sebab debu kecil sangat Tuhan ada cara. Ini mustahil ni kalau kita belajar sifat akidah sifat 20. Zarah kecil-kecil di bawah tadbir Allah Ta'ala berlaku. Hak kita faham sekarang ni. Hak kita faham zarah besar-besar Tuhan tahu ni. Zarah besar-besar gelas ni Tuhan tahu. Dah kecil orang kita tak nampak. Tuhan tak cara. Dia pergi faham gitu dah. Jangan reka sendiri. Itu dia. Tu reka sendiri. Dia nak main agak sendiri. Ya tahu Allah takkan Tuhan nak cara juga. Kalau cara penak Tuhan, ya kira begitu dah. Tak boleh. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, benda kecil-kecil pun Tuhan cara. Itu dia. Baik. Kemudian kita pergi lagi. Kemudian itu nak ceritanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bila kita faham sini dah. Orang dok tafsir, dok terjemuh dalam mengajar, dalam khutbah ikut pandai dia. Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Tak apa, bila kita ada akidah dah, kita faham dah. Sebelum ni kita tak faham. Orang kata Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Faham tak mak? Tuhan bersama kamu. Faham? Faham pun dah tahu. Faham? Allah Ta'ala bersama kita. Faham situ je lah. Orang tanya zat ke sifat. Tak ada kata faham dah. Ada sifat zat pula. Sudah. Dah kata faham dah. Dia tak faham zat tu dengan zat Allah bersama dia. Dia tak faham tu lah sebenarnya. Tu dia tak faham je. Bila orang kata zat ke sifat, pecah pula. Dia kata pecah pula. Kita ingat dah pecah dah. Sebab itulah kena belajar supaya benda tu pecahan tadi duduk dalam hati, dalam akidah kita dah. Itu dia. Lalu tu dah. Kita tengok dalam masalah. Saya sebelum habis ni, saya kata habis sini dulu lah. Saya nak bawa kisah Imam Syafi'i sikit. Oleh kerana dia bab payah ni, saya tak boleh mengajar banyak. Sebab ada dah satu tempat saya pergi, dia kata ustaz, tajuk ustaz mengajar ni dia kata kena orang lama dalam akidah ni. Kalau orang baru-baru, orang pening ni tajuk ni dia kata. Tak, dia oleh kerana agama pening tak pening pun dia kena belajar. Ni akidah ni fardu ain. Tapi dia kata kalau ada minggu depan awak mari tajuk lain, tajuk ni kita rasa tak boleh hantar. Kita belajar ilmu agama hari ni, tajuk nak ikut kehendak nafsu kita. Dah ulama kata tajuk dalam pengajian agama kita kena ikut syarat. Syarat nak beri tajuk apa kita? Kalau fardu ain kita kena ikut lah. Ni dak dia tu mak, nak pergi mana? Nak pergi jalan payah ni. Payah tak mau pergi. Orang ni payah sikit. Ubat ni pahit ke mani? Kalau pahit saya tak mau telan ubat ni. Nak mani ke? Doktor kata payah sikit nak sembuh kan. Dalam akidah dia payah nak sembuh penyakit akidah sebab dia nak ambil akidah mudah. Itu dia. Lalu tu nak bawa Imam Syafi'i sikit dah. Ada 5 minit lagi masa. Imam Syafi'i ni seorang yang kita kata alim. Kita sedap juga dengan cerita orang alim ni supaya apa? Kita dengar Imam Syafi'i ni kita semangat nak belajar ilmu agama. Tak kata guru saya Imam Syafi'i ni umur 7 tahun dia sudah hafal Quran dah. Umur 9 tahun sudah ingat Muwatta' 2 jilid. 9 tahun ni kalau budak-budak kita hari ni dok main basikal lajak lagi. Ada. Dok main-main basikal lajak tak tahu benda lagi. Kalau baca Quran pun banyak dak betul lagi. Imam Syafi'i 9 tahun tu hafal kitab Muwatta'. Jadi anak murid pada Imam Malik. Setengah riwayat mengatakan 12 tahun dia boleh mengajar mengganti tok guru besar Imam Malik. Saya nak tanya tuan-tuan. Tok guru anak murid Imam Malik ni berapa orang? Ulama kata ribuan orang dan ulama yang tarah mufti. Kalau hari ni mufti dah, tarah mufti. Ulama yang ada anak murid Imam Malik ni. Dalam masjid kita berapa orang mufti? Tak ada. Saya sendiri pun jauh lagi. Tak ada. Anak murid Syafi'i, siapa dia yang mengajar mufti ni? Budak umur 12 tahun. Allah aling sungguh. Tu, cuba kita bayang. Ulama suruh tanya kita berapa hadis kita hafal? Ni dengan umur kita ada ni umur 50 dah. Allah, 2 hadis pun payah dia tu ustaz. Umur 50 dah. Imam Syafi'i umur 50 tak tahu dah. Dia ni ayat umur 12 tahun ni. Aling dia. Saya nak cerita kealiman dia pada satu hari ni. Nak cerita pada satu hari anak murid Imam Malik dia tanya masalah kepada Imam Malik, masalah.
Dia tanya pada Imam Malik, dia ni orang dulu ni dia ada jenis orang panggil cerah ta'liq ni, cerah ta'liq kan. Cerah ta'liq ni dia buat syarat dengan suatu benda ni. Contoh dia kata, wahai isteriku, sekiranya bulan mengambang malam ni lebih cantik, sekiranya bulan malam ini lebih cantik daripada muka isteri aku ni. Ada lebih cantik daripadamu wahai isteriku, bulan yang mengambang malam ni, nescaya jatuhlah tolak. Tiba-tiba malam tu dia tunggu, bulan molek sungguh malam tu. Dia kata Imam Malik, dia mengadu pada Imam Malik, jatuh dok tolak saya malam tu, bulan molek sungguh. Saya tengok bulan tadi lebih cantik daripada isteri saya. Imam Malik kata kalau cukup syarat jatuh tolak ah. Ya kalau tak jatuh tolak, mu tengok bulan molek mana dengan binimu? Jangok bini saya lagi dengan bulan. Baru tak jatuh. Sekarang ni dia kata memang ternyata bulan malam ni molek daripada isteriku. Imam Malik tu jatuh. Tapi orang ni dia sayang ke bini dia. Nak jatuh tolak ni. Tapi ada lagi ulama budak kecil ni nak pergi tanya budak kecil Imam Syafi'i. Takut-takut pendapat dia lain. Dia kalau boleh dia nak tak jatuh lah. Dia mai menyesal. Lalu pergi berjumpa dengan Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, saya nak tanya satu masalah. Apa dia masalah? Masalah saya berkata kepada isteri saya, sekiranya malam ini bulan itu lebih cantik daripada muka isteri aku, pada isteri saya, maka terjatuhlah satu tolak. Imam Syafi'i kata tidak jatuh tolak. Alhamdulillah. Tapi dia mai heran juga. Pelik Imam Syafi'i dengan Imam Malik ni jauh berbeza. Jauh beza. Lalu tu Imam Syafi'i ni dia tak cakap kosong, dia waktu bik dalil. Apa dia dalil? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah cerita dalam Quran, sesungguhnya kejadian manusia itu terlebih baik, terlebih elok. Kenapa mu tak yakin lagi ke? Mu tengok bulan lagi molek. Tuhan wayak dah lah Quran, manusia ni terlebih molek. Tuhan menciptakannya. Di atas nas inilah aku berpendapat, walaupun mu tengok bulan itu lebih cantik daripada isterimu, aku berpendapat isterimu lebih cantik daripada bulan. Maka di atas fatwa aku ni, kamu tidak jatuh tolak. Contoh jauh dia gitu. Kita tak nampak pun. Kalau tanya saya pun ikut Imam Malik dia. Imam Malik kata jatuh. Sebab kita tak ada dalil. Kemudian Imam Syafi'i ini dia faham dalil ni, ulama kata dia faham dalam daripada Imam Malik, daripada tok guru dia lagi. Sehingga anak murid ni bawa cerita ni pada Imam Malik. Wahai Imam Malik, Imam Syafi'i kata tak jatuh. Apa dia kata, mana dalil dia? Yang tok guru dia minta dalil ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia kata Allah Ta'ala cerita manusia lah sebaik-baik kejadian. Bulan, bintang tak boleh lawan manusia. Sungguh. Kalau itu betul Imam Syafi'i. Dia tak ada salah. Imam Malik itu betul Imam Syafi'i. Ni alih dia bukan alih ikut dam sekali. Ni nak cerita Imam Syafi'i. Sebab itulah hari ini muslimin dan muslimat, kita ni kena belajar. Sebab itu Imam Ahmad ni dia tua, setengah riwayat atau 70 dah umur Imam Ahmad. Imam Ahmad ni orang yang terkedian dalam 4 mazhab yang dia kata muda sekali lah. Kok tua sekali Imam Hanafi. Kemudian Imam Ahmad ni umur 70 dah, dok bawa pen lagi, dok bawa kalam. Pergi dalam majlis-majlis ilmu, orang tanya, wahai Imam Ahmad, mu alim dah, mu nak belajar apa lagi? Imam Ahmad kata, aku nak belajar siapa ke liang lahat. Aku nak belajar biar, aku alim dah. Masuk dalam majlis orang, duk tulis lagi Imam Ahmad ni. Masa tu ulama kata dia umur 70 dah. Kalau kita seorang yang alim dah, dengan umur yang ada pada kita ni, pakat dah tak cara orang. Nak ceritanya Imam Ahmad ni dia tak tinggal majlis ilmu Allah tu nak ayat ni. Patut Imam Ahmad ni berapa hadis dia ingat? Imam Ahmad ni setengah riwayat kata 400,000 hadis. Setengah ada riwayat kata 700,000 hadis. Kok 700,000 hadis tu pandangan yang kuat. 700,000 hadis Imam Ahmad bin Hanbal ingat dalam kepala dia. Orang yang macam ni bawa lagi pen dalam majlis ilmu pergi cari untuk guru lagi. Patut kita kalau 4 hadis, kena banyak lagi ya. Saya sendiri pun kena banyak. Allah habis dulu lah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tunqisna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله